أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat hadir ke surau menunaikan solat maghrib berjemaah. Mari kita dapat duduk dengan niat i'tikaf mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan menyambung siri pembelajaran kita dalam kisah para sahabat, yang mana kita dapat masuk kisah sahabat yang berikutnya, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Jadi malam ni kita nak lihat kisah yang berikutnya yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua bila kita mengetahui kisah sahabat dan kita mencontohi sahabat. Bukanlah bermakna kita tidak mencontohi Nabi. Hakikatnya bila kita mencontohi sahabat, mengikut sahabat, sebenarnya kita juga adalah mengikut Nabi SAW. Kerana apa yang diterima, yang dilakukan oleh para sahabat adalah diambil daripada Nabi SAW. Samalah seperti mana bila kita disuruh mengikut para ulama, yang sebenarnya kita juga adalah mengikut Nabi SAW. Kerana apa yang diambil oleh para ulama juga adalah daripada Nabi SAW. Ya, kadang-kadang kita boleh mengambil terus daripada Nabi, yang mudah-mudahlah, yang boleh difahami oleh orang awam. Tapi kadang-kadang ada yang kita tak mampu nak ambil terus daripada Nabi, kerana kita orang awam. Kerana apa yang disampaikan oleh Nabi itu memerlukan kepada perincian dan sebagainya. Maka para ulama lah yang menghurai, yang menjelaskan. Jadi bila mana kita mengikuti para ulama, sebenarnya kita juga adalah mengikut Nabi SAW. Jadi bila ada seruan untuk mencontohi para sahabat, sebenarnya samalah seperti kita mencontohi Nabi SAW. Kerana akhlak sahabat sudah tentu juga merupakan akhlak Nabi, kerana mereka merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Zubair bin Al-Awwam, saya dah kongsikan sampai kepada Zubair bin Al-Awwam memeluk Islam. Dan ketika umurnya 15 tahun beliau masuk Islam dan diseksa oleh bapa saudaranya yang bernama Tufail. Dan bentuk penyiksaannya sangat kejam, sehingga sebenarnya penyiksaan itu boleh membawa kepada maut, boleh membunuh Zubair bin Al-Awwam. Tapi walaupun boleh membunuh,
dan diugut oleh bapa saudaranya agar kembali kepada agama asal. Namun Zubair tetap tegas bahawa sekali-kali dia tidak akan kembali kepada agama yang asal, iaitu agama penyembahan berhala. Maka bapa saudaranya pun berputus asa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Zubair juga merupakan antara sahabat yang turut berhijrah ke Habasyah, di mana setelah umat Islam dikenakan boikot ataupun disekat bukan hanya makanan, malah perhubungan daripada tahun ke-7 kerasulan Nabi SAW sampai tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana umat Islam ketika itu berhadapan dengan kesusahan, kekurangan makanan. Malah apabila ada pedagang yang datang yang hendak berniaga kepada orang-orang Islam maupun ahli keluarga Nabi yang turut melindungi Nabi, mereka akan disekat, mereka akan dihalang. Malah peniaga tadi akan diarah oleh pembesar-pembesar Quraisy musyrikin agar menaikkan harga, sehingga menyebabkan para sahabat tidak mampu untuk membeli makanan. Dan keadaan kesusahan yang mereka alami itu sehingga ada riwayat yang menyatakan mereka terpaksa makan pucuk-pucuk kayu. Bukan makanan tak ada, ada, tapi mereka disekat. Tapi mereka tetap tabah, mereka tetap mempertahankan akidah mereka. Datang keizinan daripada Nabi SAW untuk mereka berhijrah ke Habasyah agar dapat perlindungan daripada raja di sana yang bernama Raja Najasyi, yang dikatakan sebagai seorang raja yang baik, raja yang adil. Maka Zubair bin Al-Awwam ini turut serta berhijrah ke Habasyah. Malah dikatakan Zubair bin Al-Awwam adalah orang yang paling muda berhijrah ke sana. Malah sanggup untuk sama-sama merentas laut demi untuk mempertahankan akidah. Setelah beberapa lama berada di Habasyah, disebarkan berita bahawa Islam semakin tersebar di Mekah, dan dikatakan keadaan ketika itu juga sudah aman. Maka sekumpulan besar yang berada di Habasyah kembali pulang ke Mekah. Tetapi bila hampir ke Mekah, didapati berita yang disebarkan itu adalah palsu. Tetapi mereka masuk juga ke Mekah dalam keadaan ketika itu sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun Zubair bin Al-Awwam ini, oleh kerana beliau merupakan seorang pemuda yang sangat berani, sebab memang dah dididik daripada kecil oleh ibunya, menjadikan dia seorang yang berani. Bila mana dia sampai ke kota Mekah, ada berita yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah dibunuh. Maka Zubair bin Al-Awwam ketika itu terus menghunuskan pedangnya dan hendak membalas siapa yang membunuh Nabi SAW. Maka dia pun terus menuju ke rumah Nabi SAW, dan didapati ketika itu Nabi berada di rumahnya. Dan bila Nabi melihat Zubair, maka Nabi pun bertanya. Maka Zubair pun beritahulah, sebab berita yang dia dengar menyatakan bahawa Nabi telah dibunuh. Maka dia nak balas dendam, dia nak membunuh siapa yang telah membunuh Nabi SAW. Namun didapati berita itu adalah palsu, saja disebarkan dengan tujuan nak menakut-nakutkan orang-orang Islam yang baru balik dari Habasyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW menghargai, malah mendoakan kebaikan kepada Zubair dan juga pedangnya, di mana dikatakan apa yang dilakukan oleh Zubair itu merupakan peristiwa pertama orang Islam yang menghunuskan pedang untuk mempertahan dan melindungi Nabi SAW. Sebelum daripada itu tidak ada, kan, terpaksa bersabar, tidak berani untuk bangkit melawan dan sebagainya. Tapi bila Zubair bin Al-Awwam yang baru balik daripada Habasyah,
dapati ada berita yang disebarkan, walaupun pada mulanya dia sendiri tidak menyangka bahawa berita itu adalah palsu, oleh kerana keberaniannya maka dia telah menghunuskan pedang untuk membunuh siapa yang telah membunuh Nabi SAW. Itu Zubair dikatakan orang yang pertama menghunuskan pedang di Mekah untuk melawan orang-orang musyrikin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Nabi SAW memberikan keizinan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, maka ramailah di kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Itu pun ada di antara mereka yang dihalang oleh orang-orang musyrikin Mekah kerana mereka ada membawa harta mereka, dan orang-orang musyrikin Mekah meletakkan syarat sekiranya nak berhijrah, nak meninggalkan Mekah, maka mereka perlulah berhijrah dalam keadaan selai sepinggang dan tidak boleh membawa harta bendanya. Namun para sahabat yang telah nekat nak berhijrah kerana nak mempertahankan akidah, walaupun tidak dibenarkan membawa harta benda, namun mereka rela meninggalkan harta benda di Mekah. Dan ada beberapa orang sahabat yang mana bila mereka nak berhijrah ke Madinah, mereka isytihar. Kan, mereka isytihar. Antaranya adalah Saidina Umar. Malah Saidina Umar bila nak berhijrah ke Madinah, dia melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, lalu dia pun berteriak, barang siapa yang nak ibunya kematian anak, barang siapa yang nak isterinya menjadi janda, barang siapa yang nak anaknya jadi yatim, maka tunggulah aku di sekian-sekian tempat. Dia cabar. Ini Saidina Umar. Rupa-rupanya bukan hanya Saidina Umar seorang yang melakukan hijrah secara terang-terangan, malah mencabar, malah ada dua orang lagi pun begitu berani mencabar dan berhijrah secara terang-terangan. Seorang daripadanya adalah Saidina Hamzah, yang bapa saudara Nabi SAW, dan seorang lagi ialah Zubair bin Al-Awwam. Kan, ada tiga orang sahabat yang berhijrah secara terang-terangan, malah mencabar. Barang siapa yang berani nak mencegah, nak menghalang, silakan. Nescaya mereka akan hadap. Kan, mungkin akan tahap bunuh dan sebagainya kalau cuba juga untuk menghalang. Tapi bila dicabar begitu, tak ada siapa pun yang berani nak menghalang mereka bertiga. Maka mereka pun dapatlah berhijrah dengan tenang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, diriwayatkan bila mana dia berhijrah, kan, bila sampai di Madinah, ia tinggal di rumah Al-Munzir bin Muhammad bin Uqbah, yang seorang lelaki Ansar dari suku Khazraj, yang mana saudara barunya itu juga adalah orang yang terlibat dalam peperangan Badar, namun saudaranya itu gugur syahid di medan Badar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sampai di Madinah, Zubair bersama dengan Nabi SAW terlibat dalam peperangan, dan sebelum itu terlibat dalam Sariyah yang digerakkan oleh Nabi SAW, di mana sebelum berlakunya perang Badar, kan, ada juga beberapa peperangan yang dianggap kecil, kan. Dia ada dua istilah, satu ghazwah, satu lagi Sariyah. Ghazwah ni peperangan lah, peperangan yang melibatkan bilangan tentera yang agak ramai. Satu lagi Sariyah, kumpulan kecil, mungkin bilangannya 10 orang, 5 orang, ataupun 15 orang, maknanya kumpulan kecil. Dan kumpulan kecil ini yang dinamakan sebagai Sariyah banyak melakukan serangan-serangan, kan. Begitu juga dengan ghanimah, di mana kalau kita perhatikan sebenarnya sebelum daripada perang Badar, kan, sebab itu biasa disebut perang Badar Al-Kubra, kan.
Pengkaji mengatakan perang Badar itu sebenarnya adalah perang yang kelima. Dan sebelum daripada itu maknanya ada 4 lagi peperangan. Yang kecil lah, yang kecil. Termasuk salah satu disebut sebagai perang Badar kecil ataupun perang Badar Sughra. Jadi Zubair bin Al-Awwam terlibat dalam Sariyah maupun peperangan kecil yang berlaku sebelum daripada perang Badar. Maka hasil daripada kita kata ghanimah lah kan, maka digunakan untuk menyara kehidupannya. Dan sebelum berlakunya perang Badar, ada satu ketika di mana ia sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid Nabi, sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu tiba-tiba kedengaran suara seperti orang bergaduh di luar masjid. Kan, dia sedang membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran di dalam masjid. Tiba-tiba kedengaran suara seperti orang bergaduh di luar masjid. Maka beliau pun segera keluar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rupa-rupanya orang ramai bergembira dengan kelahiran anak sulungnya. Maksudnya Zubair sendiri pun tidak menyangka bahawa isterinya dapat melahirkan anak. Kerana ketika itu orang-orang Yahudi telah dikatakan menyumpah orang-orang Muhajirin yang datang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan bahawa mereka telah menyumpah, menyebabkan orang-orang Muhajirin ini tidak boleh tidak boleh melahirkan anak. Tetapi kekuasaan Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Sehingga kan Abdullah bin Zubair merupakan orang pertama yang mendapat anak di kalangan orang-orang Muhajirin di Madinah. Dan dia telah menamakan anaknya dengan nama Abdullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isterinya bernama Asma. Asma itu siapa? Kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Zubair bin Al-Awwam ini memang seorang yang sangat berani dan banyak terlibat dalam peperangan. Nanti kita akan lihat ketika dalam peperangan Badar, di mana ia memang sudah dikenali sebagai seorang yang sangat berani. Malah tadi disebutkan orang yang pertama menghunuskan pedang pada jalan Allah. Ada riwayat yang menyatakan tubuh badan Zubair ini orangnya adalah tinggi. Disebut dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, menggambarkan bahawa ketika Zubair bin Al-Awwam menunggang kuda, maka kakinya boleh menyentuh tanah. Naik kuda kan, kakinya tu boleh sentuh tanah. Nak menunjukkan betapa tingginya Zubair. Kalau kita memang tak akan sampai lah kan, sebab kuda kan, kalau yang kuda padi tu pun saya tak sampai juga kan. Kuda padi tu kecil apatah lagi kuda yang biasa tu lagilah tak sampai. Dan setengah kuda kadang memang tinggi kan. Tapi nak menunjukkan betapa tingginya Zubair, sekalipun dia naik kuda, kakinya tu boleh cecah tanah. Itulah ketinggian Zubair bin Al-Awwam kan. Malah ia seorang yang sentiasa kemas, rapi dan wangi kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang Badar, kalau dah ikut usianya mungkin masih lagi awal 20-an dalam perang Badar kan. Kalau kita lihat dalam perang Badar, pada awalnya Nabi keluar bukanlah tujuan untuk berperang, tetapi sekadar untuk mengganggu dan merampas barang-barang dagangan Quraisy yang dikuasai oleh Abu Sufyan kan, yang akan melalui
berdekatan dengan Madinah kan. Maka Nabi telah menuju ke Badar kan, di mana jarak antara Madinah dengan Badar lebih kurang 60 km. Sekarang ni ada sesetengah mutawif yang rajin kan, ada membawa jemaah pergi ziarah Badar. Saya ingat kalau 5 tahun dulu, 10 tahun dulu tak ada. Badar ni sebenarnya dia dalam perjalanan menuju ke Mekah kan. Biasanya dia tidak termasuk dalam package umrah, tapi bila ada mutawif yang nak bawa, maka dia akan kenakan bayaran tambahan lah, mungkin 50 rial dan sebagainya. Tapi seronok. Tuan-tuan kalau ada peluang kan, pergilah kan, lebih kurang dalam 2-3 jam lah nak sampai ke Badar. Maka bayangkan dulu kan, perjalanan yang jaraknya 60 km. Kita kalau 60 km naik kereta pun rasa penat juga. Ini setengahnya berjalan kaki. Dalam perjalanan menuju ke Badar, yang mana ketika itu bilangan tentera adalah seramai 313 orang. Keluar bukan tujuan untuk berperang, bukan. Sekadar nak mengganggu rombongan dagang yang diketahui oleh Abu Sufyan. Jadi memang mereka tiada sebarang kelengkapan. Yang ada ketika itu pada kaum muslimin, selain tentera yang berjumlah 313 orang, hanya 8 orang saja yang ada pedang. Hanya 6 orang saja yang pakai baju perang, baju besi. Kemudian hanya ada 70 ekor unta dan 2 ekor kuda kan. Mana sahabat yang naik unta tadi, 70 ekor unta, sahabat keseluruhan ada 313. Mungkin seekor unta itu dikongsilah 3 orang mungkin atau 4 orang, dan naik secara bergilir-gilir. Mungkin sampai satu jarak orang lain pula naik, nanti sampai satu jarak orang lain pula naik. Begitulah bergilir-gilir. Berbeza dengan orang-orang musyrikin, bila mana di antara orang yang turut serta dalam rombongan dagang Abu Sufyan berjaya melarikan diri dan sampai saja di Mekah, dia telah mengoyak-ngoyakkan bajunya dan mereka cerita menyatakan bahawa Muhammad menyerang mereka. Itu yang menyebabkan orang-orang musyrikin sangat marah dan akhirnya mereka berjaya mengumpulkan tentera seramai 1000 orang yang naik unta 700, yang naik kuda 300 kan. Sedangkan orang Islam tadi berapa? Yang naik unta ada 70, kuda cuma 2 ekor. 2 ekor tu salah seorangnya adalah Zubair. Salah seorangnya adalah Zubair. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, senjata tu saya ceritalah kan, lagi banyak lah yang dibawa oleh orang musyrikin. Dan akhirnya bertempur di Badar. Walaupun tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW bilangannya sedikit, dan mereka pun sebenarnya tidaklah keluar itu dengan tujuan untuk berperang, tetapi apabila diberitahu tentera musyrikin sedang mara ke Badar, maka mereka tidak ada pilihan kan. Mereka terpaksa berhadapan juga dengan tentera-tentera musyrikin yang jumlahnya 1000 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika berlaku pertempuran dalam peperangan Badar, Zubair bin Al-Awwam ini telah mengenakan serban yang berwarna kuning di kepalanya kan. Serban yang berwarna kuning di kepalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bantuan kepada orang-orang Islam, di mana
Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123, Allah Ta'ala menyatakan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kalian mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kalian dalam keadaan lemah kerana bilangan yang sedikit dan kekurangan alat peperangan. Oleh itu bertakwalah kalian kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur dan akan beroleh kemenangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara bentuk pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Islam kan, adalah bantuan yang berupa malaikat kan, bantuan yang berupa malaikat. Ada ayat yang menyatakan Allah Ta'ala mengirimkan bantuan seramai 1000 malaikat. Ada ayat yang menyatakan 3000 malaikat. Malah ada ayat yang menyatakan 5000 malaikat. Wallahu alam. Dan perkara ini memang diakui ianya berlaku kan, pasti berlakulah sebab dalam ayat Quran pun menyatakan perkara tersebut. Dan antara yang mengakui perkara ini adalah di kalangan sahabat, di mana ada disebutkan dalam kitab kan, berkenaan dengan Zubair ini yang telah mengenakan serban yang berwarna kuning, dan dia telah ditempatkan oleh Nabi SAW di bahagian kanan, di bahagian kanan bila mana pertempuran berlaku. Maka bila berlaku pertempuran, Zubair di bahagian kanan, tetapi ada yang nampak Zubair di bahagian lain kan. Kenal tu sebab serban yang dipakai lah, serban yang dipakai, sehingga kan Nabi SAW sendiri pun ada ketika berada di tepi seseorang yang kelihatannya seperti Zubair. Kenalnya tu sebab pakai serban yang berwarna kuning. Mungkin ketika itu yang memakai serban berwarna kuning hanyalah Zubair, sedangkan Zubair ditempatkan oleh Nabi di bahagian kanan. Bila seseorang itu berada berdekatan dengan Nabi dan Nabi sangkakan ianya adalah Zubair kan, maka Nabi pun memberikan arahan kepada Zubair kan, kerana disangkakan orang itu adalah Zubair, maka Nabi pun memberikan arahan kepadanya, perangilah mereka wahai Zubair. Lalu orang itu pun menjawab, aku bukan Zubair. Maka Nabi SAW pun mengetahui bahawa itulah malaikat yang Allah Ta'ala turunkan dengan susuk tubuh Zubair untuk membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Malaikat Allah Ta'ala kirim, di mana malaikat tadi menyerupai seperti Zubair. Wallahu alam kan. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Zubair bin Al-Awwam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau baca kisah perang Badar, kadang kisah ni kita tak jumpa, tapi bila kita membaca kisah Zubair bin Al-Awwam secara sendiri, maksudnya kisah tentang Zubair saja, baru kita jumpa kisah sebegini kan, betapa hebatnya Zubair kan, kerana keberaniannya, kerana kehebatannya, sehingga kan malaikat yang membantu orang-orang Islam pun menyerupai seperti Zubair. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada saya pernah baca pengakuan daripada sahabat, tak ingat, lama dah dulu baca kan, tentang benarnya ada pertolongan malaikat. Kalau lihat tadi kan, sahabat yang membawa pedang hanya 8 orang. Yang lain tu guna apa? Yang lain-lain. Pedang cuma 8 je. Dah tentu tuan punya pedang tu dia guna pedang dia lah. Yang tak ada pedang, pelepah tamar, kayu dan sebagainya kan. Ada sahabat yang walaupun dia guna pelepah tamar, kayu dan sebagainya,
dia katakan bila dia pukul, belum kena lagi orang tu dah tumbang. Kan? Belum kena lagi tapi dah tumbang. Mungkin kalau nak hayun pada tangan musuh, belum kena tangan musuh dah putus. Diibaratkan begitulah. Siapa yang bantu? Siapa yang tolong? Kan? Itulah dikatakan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di akhir peperangan Badar, orang-orang Islam beroleh kemenangan. Kan? Yang terkorban di pihak orang-orang Islam hanyalah 14 orang. Sedangkan di pihak musyrikin yang terkorban seramai 70 orang. Dan dikatakan Zubair bin Al-Awwam berjaya membunuh bapa saudaranya Tufail yang telah menyeksanya. Kan? Akhirnya dia berjaya bunuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu dalam perang Badar. Kan? Kalau dalam perang Uhud, perang yang berikutnya, di mana ketika umat Islam berada dalam keadaan kucar-kacir, ini pusingan yang kedua lah, umat Islam berada dalam keadaan kucar-kacir, di mana tentera-tentera musuh telah masuk ke dalam kumpulan orang-orang Islam dan membunuh seorang demi seorang tentera-tentera Islam. Dan lihat Zubair bangun dengan begitu kuat dan tangkas. Dan melihat keadaan itu, Rasulullah SAW pun bersabda kepada Zubair, orang itu untukmu wahai Zubair. Maknanya Nabi suruh bunuh orang tu. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka bila Nabi telah memberi arahan kepada Zubair, Zubair pun terus berlari ke arah lelaki tersebut yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, laksana singa yang memburu musuhnya, di mana beliau telah memanjat ke suatu tempat yang agak tinggi, di mana musuh tu sedang menunggang kuda, mungkin menuju ke arah Nabi atau sebagainya. Maka dia katakan Zubair telah memanjat ke arah yang agak tinggi, lalu terus melompat ke atas lelaki tersebut yang berada di atas kudanya, menyebabkan lelaki itu pun jatuh, hingga kedua-duanya pun jatuh ke tanah dan mereka telah bergelut di atas tanah. Akhirnya Zubair bin Al-Awwam berjaya membunuh musuhnya itu. Dan tak kala itu, bila Nabi dapat tahu, maka Nabi pun bersabda, demi bapaku dan ibumu, sungguh aku takjub dengan Zubair. Keberanian yang ada pada Zubair. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Zubair ni setelah kewafatan Nabi lah, kan, pernah ada seorang sahabat yang bermusafir bersama dengan Zubair. Dan ialah bila bermusafir bersama, sudah tentu akan mengetahui lebih mendalam lah, kan, tentang seseorang. Kalau kita jumpa sekali-sekala, kita hanya mengetahui luaran sahaja. Tetapi bila kita bermusafir bersama, kita akan mengenali lebih mendalam lagi, kan. Jadi pernah satu ketika ada sahabat yang bermusafir dengan Zubair, dan bila berehat di suatu tempat, ialah mungkin hendak membersihkan badan atau sebagainya, maka Zubair pun membuka pakaiannya dengan tujuan untuk mandilah, kan. Maka sahabat tadi telah menyaksikan bekas-bekas luka yang terdapat hampir pada segenap bahagian tubuh badan Zubair. Luka-luka dia, kita kata parut-parut lah yang ada pada tubuh badannya, kan. InsyaAllah saya sambung sikit lepas azan nanti.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Mana ada dinukilkan daripada seorang sahabat yang melihat sendiri batang tubuh Zubair yang penuh dengan parut-parut yang diperolehi ketika dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW. Ia menceritakan, aku pernah menemani Zubair ibnu Awam pada bahagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya, maka aku saksikan banyak sekali bekas luka goresan pedang, sedang di dadanya pula terdapat seperti mata air yang dalam, menunjukkan bekas tusukan lembing atau anak panah kan pada dadanya, sampai gitu sekali. Maka kataku padanya, demi Allah, telah ku saksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain. Kan banyak sangat parut memenuhi tubuh badannya, sehingga kan sahabat ini berkata padanya, demi Allah, dia tak pernah tengok orang lain yang begitu banyak parut-parut yang ada dalam tubuh badannya, tidak seperti Zubair bin Al-Awwam. Mendengar itu, Zubair pun menyatakan, demi Allah, semua luka-luka itu ku dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan di jalan Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang Khandaq yang berlaku tahun ke-4 Hijrah kan, walaupun Nabi SAW bersama dengan para sahabat telah menggali parit kan, parit yang dijadikan sebagai benteng pertahanan dan orang-orang musyrikin yang bergabung dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak berganjak, malah mereka bersedia juga untuk menyerang. Ditambah pula
orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang ada di Madinah telah mengkhianati mereka. Maksudnya telah mengkhianati Nabi SAW. Mereka juga bersubahat dengan orang-orang Yahudi yang lain yang telah lebih awal mengkhianati Nabi. Maknanya mereka juga berpakat nak menyerang Nabi daripada dalam. Bila Nabi tahu dan bahawa orang-orang Yahudi Bani Quraizah telah mengingkari Nabi, kan, maka Nabi SAW meminta kepada sahabat agar pergi melihat keadaan mereka. Nabi menawarkan mana-mana sahabat lah, siapa yang sanggup, siapa yang berani untuk melihat apa yang berlaku pada Bani Quraizah. Mereka je dah bersiap sedia nak menyerang Nabi ni. Maka sahabat pada awalnya tidak ada siapa yang berani untuk bangun dan pergi untuk melihat mereka, untuk mendapatkan berita, untuk diberitahu kepada Nabi SAW. Jadi bila tak ada yang bangun, akhirnya Zubair bin Al-Awwam lah yang bangun. Dan dia pergi sendirian masuk ke kawasan Yahudi Bani Quraizah untuk melihat persiapan persediaan mereka. Lalu kembali semula memberitahu kepada Nabi SAW. Sedangkan sahabat lain semua tak berani. Tak lama kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang sanggup untuk pergi ke Bani Quraizah untuk mendapatkan berita tentang persiapan mereka, persediaan mereka dan sebagainya. Maka bangun lagi Zubair bin Al-Awwam dan terus menunggang kuda menuju masuk ke kawasan Bani Quraizah. Sehingga kan dikatakan 3 kali dia berbuat demikian. Sedangkan sahabat lain tidak ada yang berani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Zubair bin Al-Awwam melakukan sedemikian kerana keberaniannya, maka Nabi SAW telah bersabda, likulli nabiyyin hawari, hawariyan Az-Zubair. Bagi setiap Nabi itu ada pengikut setianya, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Kan? Jadi Zubair telah digelar oleh Nabi sebagai hawari. Kan? Hawari ni maksudnya pengikut setia yang sanggup berkorban, yang sanggup berjuang bersama-sama dengan Nabi SAW. Di kalangan sahabat-sahabat ni, dia setengahnya ada gelaran-gelaran tertentu yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka gelaran yang diberikan oleh Nabi kepada Zubair adalah hawari, yang diperolehinya ketika dalam peperangan Khandaq, atau dikenali juga sebagai peperangan Al-Ahzab. Hawari, dan ianya kekal sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Sehingga ke hari ini pun kita masih lagi membaca hadis tersebut. Inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat muda namun seorang yang sangat berani dalam medan perang mempertahankan Nabi SAW. Wallahu alam. Jadi akan datang kita lihat kisah yang berikutnya, terutama dalam peperangan-peperangan yang lain, juga menunjukkan betapa beraninya Zubair bin Al-Awwam ini. Dan sesudah kewafatan Nabi, beliau juga turut membantu Saidina Abu Bakar, membantu Saidina Osman, Saidina Umar, Saidina Osman, tetapi sedikit berbeza di zaman Saidina Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan lihat. Dan Zubair juga merupakan antara sahabat yang sebenarnya berjaya juga dalam perniagaan, sehingga ia juga dapat membina kekayaan, namun kekayaan itu tidaklah melekakannya, tidaklah melalaikannya, malah digunakan kekayaannya itu untuk Islam, untuk dakwah dan sebagainya. InsyaAllah akan datang kita akan lihat juga kisah-kisah itu. Mudah-mudahan ianya memberikan satu dorongan kepada kita untuk mencontohi sahabat yang mulia ini, insya-Allah. Wallahu alam. Itulah yang boleh dikongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.